Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, silakan subscribe, like, comment, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada berita harian. Kalau cakap benda Menteri Keuangan tak gembira susah. Kuala Lumpur, beberapa wakil rakyat kerajaan menyokong langkah untuk melaksanakan semula cukai barangan dan perkhidmatan GST, walaupun ada antara mereka yang lantang membantah pelaksanaan cukai itu sebelum ini. Mereka berpendapat perkenalan semula cukai itu menerusi budget 2023 dapat membantu menambah hasil kerajaan, namun mencadangkan kaedahnya direndahkan daripada 6% kepada 3 atau 4%. Ahli Parlimen Pasir Gudang daripada Pakatan Harapan, PH Hassan Abdullah Karim, sebelum ini membantah pelaksanaan GST dengan menyifatkan ia sebagai zalim. Namun kini menyokong jika ia dilaksanakan semula tahun ini kerana mengambil kira masalah keuangan negara, hutang negara yang besar dan budget defisit. Saya antara ahli parlimen yang lantang membantah GST pada waktu itu, tetapi bersikap agak terbuka sekarang. Bukan menjilat ludah, tetapi saya pun tak mahu negara berhutang untuk pembangunan. Maka saya terbuka untuk kerajaan memikirkan semula langkah ini jika ia dilihat boleh membantu kerajaan. Tetapi kaedahnya mesti direndahkan kepada lingkungan 3 atau 4%, jangan lebih, katanya kepada BA. Beliau juga menyarankan untuk kerajaan melaksanakan cukai kekayaan atau kepada golongan korporat kaya, tetapi ada kaedah rendah supaya tidak menjejaskan perniagaan mereka. Beliau mengulas laporan BA hari ini yang memetik sohor dan jangkaan penganalisis ekonomi bahwa tumpuan budget 2023 terarah usaha kerajaan untuk menambah hasil apabila terdapat kemungkinan keperluan memperkenalkan cukai baharu termasuk mengembalikan GST. Pensyarah kanan Putra berkata kerajaan perlu mencari hasil tambahan sama ada mengekalkan cukai makmur atau melaksanakan semula GST yang ditamatkan pada 2018. Bagaimanapun ahli parlimen Kuala Selangor, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang lantang mengkritik pelaksanaan cukai itu dulu enggan mengulas kerana menyifatkan ia isu sensitif berikutan membabitkan dasar. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, silakan subscribe, like, comment, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Malaysia kini. Johari tentukan status 4 ahli parlimen GRS dalam masa 21 hari. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul berkata dia akan membuat keputusan mengenai kekosongan 4 ahli parlimen dari Gabungan Rakyat Sabah GRS dalam tempoh 21 hari. Johari juga mengesahkan dia sudah menerima surat rasmi daripada Naib Presiden Bersatu Ronald pada 27 Desember lalu bagi meminta Dewan Rakyat memaklumkan kepada Suruhanjaya pilihan raya bahawa 4 kerusi parlimen itu akan dikosongkan. Di bawah perkara 49E3, Speaker akan memutuskan sama ada kerusi ini akan dikosongkan atau tidak, katanya kepada Malaysia Kini ketika dihubungi. Johari juga berkata Ronald mencadangkan supaya 4 ahli parlimen GRS itu mengosongkan kerusi mereka. Saya memberitahu dia bahawa saya belum menerima apa-apa lagi. Dia menulis kepada saya secara rasmi pada 27 Desember. Jadi sekarang saya mendapat semua suratnya dan saya akan mengambil tindakan sewajarnya, kata bekas ahli parlimen Sungai Petani itu.
Johari berkata dia perlu meneliti perkara itu dan berharap ia dapat diselesaikan secepat mungkin. Saya perlu banyak membaca, meneliti, dan saya berharap untuk menyelesaikan secepat mungkin. Saya akan mencari penyelesaian terbaik bagaimana untuk bertindak balas terhadap perkara ini dan itu akan mengambil sedikit masa, katanya. Johari pada masa sama menegaskan selepas menerima surat secara rasmi daripada Ronald, menurut undang-undang dia mempunyai masa selama 21 hari untuk membuat keputusan. JRS pada asalnya berikrar taat setia kepada Muhyiddin Yassin selaku pemimpin PN untuk dilantik sebagai Perdana Menteri, namun sokongan itu berubah selepas Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri. Pada 10 Desember, sekumpulan 15 adun JRS dan 4 ahli parlimen mengisytiharkan bahwa mereka keluar dari Bersatu. Mereka ia Armizan Ali Papar, Khairul Firdaus Akbar Khan Batu Sapi, Jonathan Yassin Ranau, dan Matbali Musa Spitang. PN mendakwa 4 ahli parlimen terbabit perlu mengosongkan kursi masing-masing selaras dengan pelaksanaan undang-undang anti lompat pati yang termaktub dalam perkara 49E Pelembagaan Persekutuan. Awal hari ini Ronald menegaskan 4 ahli parlimen itu adalah antara calon yang bertanding sebagai ahli Bersatu dalam PRU ke-15 lalu. Melalui surat bertarik 3 November kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, Setiausaha Bersatu Sabah menegaskan 4 ahli parlimen itu adalah antara calon yang bertanding sebagai ahli Bersatu. Keahlian mereka dalam JRS disediakan sebagai ahli Bersatu, kata Ronald. Guys, terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, sila tekan subscribe, like, comment, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Sinar Harian. Menteri perlu bijak beri kenyataan. Sidang akbar Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan baru-baru ini mendapat komen ramai di media sosial. Disiarkan menerusi Facebook Kementerian Pertahanan, sidang akbar berkenaan diadakan selepas ahli parlimen Rembau itu melawat mangsa banjir di Kuala Terengganu. Ramai yang memberikan komen positif kepada Muhammad kerana penjelasan yang diberi beliau berhubung kerja-kerja bantuan mangsa-mangsa banjir, terutama melibatkan askar Melayu di Raja RAMD, begitu jelas, tidak teragak-agak dan boleh diterima. Setiap persoalan yang diajukan pemerintah dijawab tersusun seolah-olah jawabannya berada di hujung jari. Banyak perkara yang orang ramai tak tahu, misalnya tindakan RAMD sepenuhnya mengeluarkan aset-aset dari negeri lain untuk membantu bangsa banjir, diceritakan dalam sidang akbar